حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعرف به ونعرف به نعرفك واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المسلم تعالى في الدارين tatimmatun, jikalau kena najis benda yang cair yang lain daripada air, tiada dapat lagi menyucikan dia sama ada minyak atau cuka atau laban atau lainnya. Jikalau tatimmatun ini suatu kesempurnaan. Maknanya masalah yang lagi akan datang sebut tu mensempurnakan akan masalah-masalah bab kita ialah bab menghilangkan najis. Katanya jikalau kena najis benda yang cair. Benda cair itu yang lain daripada air. Air pun benda cair juga. Apabila benda yang cair yang bukan air kena najis, masuk najis. Hukumnya tiada dapat lagi menyucikan dia. Mana tak ada jalan dah nak menyucikan. Tidak ada jalan untuk nak menyucikan benda cair yang lain daripada air apabila masuk najis, apabila jadi mutanajis. Lepas tu benda cair itu sama ada minyak yang cair lah, atau cukur atau laban susu atau lainnya. Kuah sup, kuah gulai ke. Dah tidak ada jalan untuk nak buat jadi suci balik tu, tidak ada jalan. Tak seperti air lah. Jadi air tu kalau air tak sampai 2 kolah tu kalau masuk najis jadi mutanajis, maka ada jalan kita nak menyuci. Ada jalan kita nak menyuci. Satu caranya kita kumpulkan sehingga cukup 2 kolah air mutlak. Asalnya. Lepas tu ada kena najis. Maka sekiranya kalau kita kumpulkan sehingga sampai 2 kolah, kumpul sehingga sampai 2 kolah, maka sekiranya tidak ada berubah pada warnanya dan pada sifatnya, maka jadi suci balik. Artinya kita capur masuk di dalam air yang dah sampai 2 kolah. Contohnya air dalam satu baldi tu masuk najis jadi mutanajis. Maka kita ambil capur dengan air yang dah sampai 2 kolah. Maka air yang satu baldi tadi tu jadi suci. Begitu juga perigi yang musim kemarau tu dia air tu jadi tak banyak, tak sampai 2 kolah. Tiba-tibanya masuk najis. Maka air yang tak sampai 2 kolah di dalam perigi tu jadi mutanajis. Maka kita tunggu air hujan datang ke sehingga air dalam perigi tu jadi banyak lebih daripada 2 kolah. Maka sekiranya kalau tidak ada berubah sifat bau dia, rasaan dia, warna dia, maka air dalam perigi tu suci balik. Tu nak cerita katanya air ni ada jalan untuk kita nak menyuci. Tetapi benda cair ni kalau masuk najis tu jadi najis semata, lagi pulanya tidak ada jalan nak menyuci sebab dia tak kira katanya 2 kolah tak 2 kolah. Jadi benda cair tu minyak ke apa dia, kalau sampai 2 kolah masuk najis pun najis. Tak sampai 2 kolah pun masuk najis jadi najis. Berubah ke tidak tak kira.
Maka di sini pula dia katanya dan dikehendaki dengan cair itu, dengan benda yang cair itu, yang lawan bagi yang cair itu beku. Iaitu yang beku dulu. Iaitu yang beku tu apabila diambil daripada yang beku tu sepotongnya. Kita cebok ambil, kita potong ambil daripadanya satu juzuk, sepotongan tiada bertangkup rata. Maknanya dia tak jadi sambung balik. Kalau kita korek dengan sudu, jadi tak jadi sambung rata balik dah. Bahkan jadi berlubang. Tengok macam nasi. Nasi dalam puyuk tu. Apabila kita cebok dengan sodek dia tu, maka ambil di satu bucu, satu tepi tu daripada puyuk, maka tinggal bekasnya. Dia tak datang masuk balik. Tak seperti bubur nasi. Bubur nasi tu kalau kita cebok ambil, lepas tu dia sambung balik. Dia dirata balik. Tu kalau nak nampaknya. Yang ni tiada penuh tempatnya, dia tak penuh, dia jadi kalau ambil kat tepi tu jadi kosong. Bekas kita ambil. Kalau nasi nasi biasa ni dalam puyuk tu kalau kita ambil di mana di situlah tempat dia. Tapi kalau bubur masalah, bubur nasi ke bubur kacang ke masalah, kalau kita cebok ambil tu maka dia rata balik. Yang ni tiada penuh tempatnya dengan hampir, dengan masa yang cepat. Pada masa yang cepat. Tengok, kalau tengok nasi tu, kalau nasi tu keras, maka dia tak jadi rata balik. Tapi kalau jadi lembut, macam nak jadi bubur tu, kita tengoklah. Kalau kita cebok ambil tu, dia rata balik dengan masa yang dekat, maka itu jadi kata benda tu benda cair. Tu kita tengok di situlah. Dan yang cair pula, iaitu lawan beku. Iaitu manakala mengambil suatu daripadanya. Kita cebok ambil, bertangkup rata. Yang tinggal, mana yang tinggal yang ada dalam bekas tu bertangkup rata balik, jadi penuh balik dengan segera. Jadi tak berapa lama, sekejap jadi. Kalau lebih-lebih laginya kalau air tu sekejap. Kalau susu, kalau minyak tu sekejap saja. Jadi kita tak sempat nak tengok. Tapi kalau jenis bubur tu, kalau pekat sikit kita cebok sekejap saja. Tapi dia bubur tu kalau pekat, nak dekat-dekat nak jadi nasi. Kalau kita cebok ambil, dia jadi berlubang dulu. Tapi tak sampai seminit dia besar, tak sampai seminit masalah, akan jadi rata balik. Maka itu masuk dalam kata benda cair lah. Tengok, kerana adalah tengok. Itulah dobit dianya. Nak beza di antara yang mana yang cair, yang mana yang beku. Kalau tengok macam nasi tadi tu, kita boleh banding lah. Boleh nampak lah kalau nasi yang kita masak nasi biasa ni, itu masuk dalam benda beku. Dah jadi nasi dah. Mereka pada masa dia awal-awal kita letak puyuk tu, belum gelegak tu, itu masih ada benda cair lah. Sebab dia masih air lagi. Apabila dia kering, begitulah. Lepas tu tengok, kalau kita cebok tu, dia jadi rata balik dengan masa yang cepat, maka benda cair. Kalau tak jadi rata, atau jadi rata juga tapi guna masa yang lama sikit, maka itu masuk dalam kata benda yang beku.
uh, uh, kerana adalah yang ditanya. Ini kembali kepada tiada dapat lagi menyucikan dia. Benda cair apabila masuk najis jadi mutanajis, tak ada jalan nak menyucikan dia. Maka dalilnya ialah kerana itu ilat pada katanya tiada dapat menyucikan dia yang kita awal baca tadi. Kerana adalah ditanya akan Nabi SAW. Ada sahabat tu tanya Nabi SAW daripada tikus yang mati di dalam miak. Pasal masalah tikus mati di dalam miak. Maka miak ni ada dua lah. Setengah miak tu cair, setengah miak tu beku. Maka maklum bangkai tikus yang mati itu jadi bangkai. Najis kalau masuk dalam benda cair menajiskan walaupun baru-baru mati sekalipun. Dah jadi bangkai. Walaupun kita katanya baru-baru mati itu tak mengubahkan air lagi. Tak mengubahkan miak lagi. Kalau dalam sup pun tak mengubahkan sup lagi sebab dia baru mati. Maka itu dah menajiskan. Jadi semata-mata masuk najis walaupun tak berubah. Jadi maknanya semata-mata masuk najis berubah ke tidak dah jadi mutanajis. Maka sahabat Nabi SAW ada tanya Nabi pasal tikus yang mati di dalamnya. Bangun pagi tengok ada tikus mati di dalamnya. Apa nak buatnya? Maka sabda Nabi SAW, in kana jamidan fa'alquha wa hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'arikuhu. Sekali lagi, in kana jamidan fa'alquha wa hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'arikuhu. Terjemah dianya, jika adalah ia miak. Jika adalah miak tu beku. Kita dah maklum daripada sani tak dhabit bagi beku tu. Dah Nabi kata miak ni kalau dia beku, masalah miak yang beku yang ada mati oleh tikus di dalamnya. Artinya patut kiralah benda lain lagi yang beku. Patut kiaslah dengan bangkai tikus tu dengan bagai-bagai najis yang lain. Ada semut ke masalah. Yang kecil tu semut terlipas ke. Katalah apa-apa benda yang najis sekalipun. Tak cicak ke masalah. Jatuh di atas miak yang beku. Maka cara dianya, ini dia katanya benda beku. Maka buangkan kamu akan dia. Buanglah tikus. Maka buangkan kamu akan dia kan tikus yang mati tadi. Jadi badan tikus tu lah. Badan tikus tu kita buanglah. Kalau semut pun kita buanglah diri semut. Kalau tak cicak pun kita buanglah tak cicak tu. Dan barang yang keliling tikus. Maknanya minyak yang beku yang sekeliling dengan tikus, bekas tikus duduk. Bekas badan dia tu kita korek lah, kita buanglah juganya. Maka yang baki dalam bekas tu itu tak jadi mutanajis. Sekadar yang bertempuh, yang bersentuh dengan tubuh, dengan badan tikus,
dengan dibangkai tikus itu kena buanglah. Kalau tak cicak pun yang tepat yang kena tak cicak tu, yang tepat tak cicak duduk tu, maka kita buanglah. Maka yang lain tu tak mengapa sebab dia tak berjerat, sebab dia beku. Dan jika ada ia minyak tu cair, bukan air, cair. Dan jika adanya minyak cair, bukan air, kita betulkan kita. Jika ada ia minyak tu cair, maka jangan kamu hampir akan dia. Maka jangan kamu hampir akan dia. Maksudnya jangan ambil makan, jangan apalah. Sebab maknanya sudah jadi mutanajis. Maka jangan hampir, maknanya tak boleh kita guna dah. Dan pada satu riwayat, maka hendak tumpah oleh kamu. Mana cuahlah, buanglah olehmu akan dia. Sebab dah tak ada jalan kan. Sebab dah tak ada jalan untuk nak menyuci, nak makan pun tak boleh, nak buat masak pun tak boleh, maka buanglah. Tapi dia tak mesti buang. Maknanya nak cerita kata buang tu maknanya tak boleh nak guna dah. Dah tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan. Maka jikalau tengok ni perhatian kita pada hadis, ini wajah istidlal, cara kita berdalil, cara wajah berdalilnya, perhatian kita pada hadis, jikalau dapat menyucikan dia kan minyak yang cair tadi. Sekiranya kalau minyak yang cair yang masuk tikus, yang masuk bangkai, yang masuk najis tu ada jalan untuk nak menyuci, nascaya tiada menyuruh ya Rasulullah dengan menumpahkan dia, dengan buangkan dia. Nabi tak suruh sebab membuangkan harta tak boleh. Ni Nabi suruh buangkan, tumpahkan. Maka nyatalah dengan yang demikian itu menyuruh dengan menumpah tu apabila kena najis, maka nyata dengan demikian itu menyuruh ia dengan menumpahkan dia, suruh buang tu. Apabila kena najis benda yang cair, walaupun lain daripada minyak, walaupun tajuk kita benda yang sebut dalam hadis tu minyak dah kan, tapi samalah, asalkan benda cair yang lain daripada air. Sukar menyucikan dia, mana dah tak ada jalan untuk nak menyucikan dia. Maka dengan sebab sukar untuk nak menyuci, bahkan tidak ada jalan untuk nak menyuci, kerana itulah disuruh menumpahkan dia. Sebab itulah Nabi suruh menumpahkan minyak yang cair yang masuk tikus tadi. Dan menumpah akan benda yang dapat disucikan itu, sekiranya kalau minyak tu masih boleh dimakankan lagi, ada jalan untuk nak menyuci, tapi Nabi suruh menumpah, dia tak boleh jadi. Sebab kalau suruh menumpah akan benda yang dapat disucikan. Benda ni boleh nak sucikan lagi. Itu membuangkan harta. Itu masuk dalam kata kita buangkan harta. Buang harta ni yang ditegah. Buangkan harta tu yang ditegah oleh syarak. Harta kita yang boleh guna lagi itu, maka itu dilarangkan oleh syarak. Padahal di sini Nabi suruh buang. Itu menunjuk katanya tak ada jalan nak guna dah. Begitulah. Itu dalil. Dan tiada harus mengambil manfaat dengan dia, dan tiada harus mengambil manfaat ambil guna, dan tiada harus maknanya haram, mengambil manfaat ambil guna dengan dia, dengan minyak tadi, dengan minyak yang kena najis. Artinya dengan benda cair yang kena najis tadi. Seperti segala najis yang basah. Macam najis lain seperti air kencing, seperti darah. Walaupun darah tu najis betul-betul kan. Minyak masuk bangkai, masuk najis, jadi mutanajis. Maka tak ada jalan kita nak ambil guna.
ambil guna jalan makan ni, kena kat baju kat mana tak boleh. Melainkan dibuat pelita. Melainkan minyak tu dibuat pelita. Kita minyak tu kita masuk dalam pelita, dipasangkan. Dipasang tu mana kita nyalakan lah. Pelita zaman dulu tu dia pakai minyak. Maka minyak tu takkanlah kalau minyak zaitun tu boleh guna sangatlah buat pelita. Minyak kelapa, minyak sawit pun sama. Dah. Melainkan dibuat pelita. Mana kita masuk dalam pelita untuk nak menyalakan pelita. Itu boleh. Tapi pelita tu kita nak menyala tu dipasangkan, dia menyalakan pelita tu daripada lain daripada masjid. Tak boleh pasang dalam masjid. Jadi maknanya kita nak guna untuk pelita, nak menyalakan pelita daripada minyak yang kena najis tu bolehlah. Tapi lain daripada masjid. Sebab asap dia. Asap apa pelita zaman dulu tu asap dia pakai minyak ni asap dia hitam. Kalau kita pelita tu kalau kita letak kertas ke atasnya kayu ke atas tangan kita, atas asap dia sekejap hitam lekat. Maka kerana asap dia tu, sebab tu tak boleh, sebab asap dia tu mutanajis. Asap dia yang hitam naik tu, sebab tu masjid dipeliharakan masjid daripada najis dan daripada benda mutanajis. Jangan bagi kena kat masjid. Sebab tu tapi kalau kat rumah kitanya, kat rumah tu bolehlah nak guna minyak yang kena najis untuk nak buat pasang pelita tu boleh. Lampu. Itu boleh, tapi dalam masjid tak boleh. Sebab masjid diharamkan mengenakan najis ke masjid. Dipasangkan lain daripada masjid dan lain daripada tempat wakaf. Tempat wakaf walaupun bukan masjid, seperti dia buat bangunan rumah ke tetapi diwakaf. Itu pun tak boleh juga. Sebab akan kena asap yang mutanajis. Jika takut berlumur pada tempat itu dengan minyak. Tapi maknanya itu lain-lain, itu maknanya lain daripada masjid. Mana kalau dalam masjid tu boleh ke tidak, asalnya tak boleh, melainkan kalau kita rasanya selamat. Contohnya kita guna minyak tu kita letak dalam tempat yang selamat, jadi pelita tu tak terbalik, tak tumpah minyak kena di atas masjid. Lagi pulanya asap dia tu kita katanya masjid tak ada bumbung ke masalah, atau letak di tangga masjid, lepas tu asap tu tak kenakan diri masjid lepas, maka itu boleh juga. Boleh juga. Yang kita naknya takut minyaknya, yang kita nak jaga tak boleh guna dalam masjid sebab diri minyak tu mutanajis. Takut minyak tu tumpah kena masjid. Artinya asap dia tu kena kat bumbung masjid, kena kat dinding masjid. Kita nak mengelak daripada itulah, sebab tu tak boleh digunakan di dalam masjid. Tetapi kalau ada diguna dalam masjid tapi selamat daripada tumpahkan minyak kena masjid atau asap dia kena kat dinding kat bumbung masjid, itu tak mengapa juga. Tetapi harus barang yang berlaku adat dengan barang seperti umpama dipeliharakan umpama ayam. Ni tak mengapalah. Benda-benda yang najis, yang kena mutanajis tu, kalau nak seperti kita katanya kalau minyak tu tak nampak dah nak bagi ke ayam tu, tapi kita katanya bubur ke masalah, bubur kacang ke bubur nasi ke, yang cair tu masuk najis, kita nak bagi ayam makan ke, itu tak mengapalah. Nak bagi ke ayam makan atau air itu, dan juga begitu juga air yang tak sampai 2 kolah yang masuk najis,
kita nak buat jirus pokok ke, artinya kita nak bagi lembu minum ke, binatang minum ke, itu tak mengapalah. Jadi mana manfaat pada itu tadi tak boleh. Nak pakai solat, nak pakai itu ya. Nak buat masak, nak makan itu tak boleh. Tapi kalau bagi buat bela binatang boleh. Dan jika menajiskan ia akan tempat sekalipun. Tetapi harus barang yang berlaku adat. Dengan barang mana yang adat orang kampung, orang kita buatnya. Seperti umpama dipelihara akan umpama ayam. Jadi mana kita beri makan ke ayam. Jadi minuman bagi ayam ke. Kalau kuah sup tu, itu apa dia, daging dia, ikan-ikan yang tu, bolehlah kita bagi ke ayam makan. Kata Azra'i dihubungkan, diserupakan, disamakan pada hukum. Dihubungkan dengan masjid. Jadi tadi jadi maknanya pelita itu minyak yang najis, minyak yang kena najis tak boleh kita buat pasang pelita di dalam masjid kan. Tak boleh kita buat pasang pelita dalam masjid. Maka Azra'i dia samakan dengan masjid pula. Rumah sewaan dan pinjam. Sama dengan masjid tu juga rumah yang kita sewa. Sebab rumah yang kita sewa tu walaupun duduk dalam rumah tu bolehlah, tapi di rumah tu bukan rumah kita. Maka tak boleh nak menajiskan rumah. Dan rumah yang kita pinjam duduk. Itu pun tak boleh juga. Maka ditegahkan kedua-duanya, mana rumah sewaan dan rumah pinjam tadi, mempasangkan pelita minyak yang kena najis. Itu tak dilarangkan juga, kata Azra'i. Tapi tak boleh nak pasang tu dalam rumah yang disewa, yang dipinjam, dengan pasang pelita minyak yang kena najis jika lamu masuk. Mana pasang lampu lah. Macam adat kita tu, selama mana tak tidur, tak padamkan lampu. Nah, kalau masa lampu, sekira-kira lampu tu, nak kira lampu tu sakat mana, sekira-kira lekat asapnya, asap pelita tu, lampu tu pada tepi rumah. Pada atapnya bumbung. Dan dinding rumah yang disewa, yang dipinjam. Kalau sekejap-sekejap, kalau sekejap kita nyalakan lampu sekejap, tengok nak ambil barang masalah, maka sudah tu kita padam balik sekejap-sekejap saja. Maka itu tak mengapa. Agak katanya asap dia tu tak kena kat dinding, kat atap, kat bumbung. Katanya pulanya, tetapi dimaafkan daripada minyak itu barang yang kena pada setengah tempat kerana sedikitnya. Tetapi dimaafkan daripada minyak itu, minyak yang kena najis. Barang yang kena pada setengah tempat. Jadi maknanya minyak yang kena najis tu, masa kita nak isi dalam pelita tu ada mengecik, kena kat baju kita sikit. Kena kat kain kita. Lepas tu tak payah basuh sebab dimaaf. Begitulah. Jadi kena kat baju ke masa, jangan banyak lah. Sekiranya besar jari saja. Besar jari kita tengoknya, atau besar beras ke masalah. Sebab masa kita nak tuang isi masuk dalam pelita tu, dia ada mengecik. Kena kat baju kita, kena kat tangan sikit-sikit tu, itu dimaaf. Walaupun yang kena kat baju tu najis, itu minyak yang mutanajis lah. Tetapi yang dimaafkan seperti darah yang sedikit. Sebab yang sedikit tu, itu tak mengapa, dimaaf. Jadi kita perhati sikit, apabila bab najis ni, apabila sebut kata dimaaf, bukan arti kata benda tu jadi suci. Seperti darah apabila kena kat badan, artinya kena kat kain masalah, tapi darah tu sedikit, tak banyak pada uruf, maka dimaaf.
Apa maksud dimaaf? Maknanya bukan maksud kata darah tu tak najis. Darah tu najis tapi dimaaf. Nah. Tetapi dimaaf maknanya kita nak solat tu tak payah kita basuh. Tak payah kita basuh. Walaupun ada najis tapi dimaaf. Mana seolah katanya salah tu ada tapi diampun. Bukan tak salah. Kalau nak banding salah tak salah, najis tak najis. Kalau kita kira kalau bab kesalahan, maknanya salah tu ada tapi tak diambil kisah. Maknanya benar darah walaupun sedikit pun darah. Najis lah. Tapi dimaaf. Begitulah. Maka darah tu kalau sedikit. Tapi darah kalau banyak pun ada setengah tu dimaaf. Seperti darah yang ada lekat kat baju-baju, kat kain pakaian bagi orang yang jual daging. Apa dia panggil laham. Maknanya tukang daging. Dia sembelih lembu, dia jual daging lembu. Maka memanglah kat baju dia akan kena darah, kat kain dia akan kena darah. Lepas tu zaman dulu dia tak ada lagi apa dia pakai tu yang depan. Yang sakut kat leher tu, dia tak ada lagi. Lepas tu dia pakai tu ada daging tu, kalau daging satu pohon masih kena pikul. Boleh jadilah kena darah kat baju dia. Maka itu dimaaf. Maknanya tukang daging tu, baju dia berdarah gitu, dia solat gitulah. Walaupun lebih banyak daripada biasa sekalipun, itu dimaaf. Sebab nak buat macam mana kerja dia. Maka kalau katanya apabila baju kena darah, nak solat kena salin lain, kena tukar baju, nak bekerja kena pakai baju, itu satu kesukaran untuk dia. Maka untuk laham tu, mana tukang daging tu, dimaaf walaupun darah banyak sekalipun. Tetapi jangan sengaja lomorkan, terkena darah itu tak mengapa. Dan demikian lagi harus pula digosokkan minyak najis itu kepada tubuh binatang atau dilomurkan perahu. Jadi minyak yang kena najis, minyak yang kena najis tadi tu, kalau kita nak guna untuk nak gosokkan minyak najis itu pada tubuh binatang. Contohnya minyak tu, contohnya kita katanya ada penyakit lah, ada gatal ke masalah, penyakit gatal ke kat kambing masalah. Apa tu, minyak tu minyak yang kena najis. Maka kita nak ambil comu, minyak yang kena najis tu kat badan binatang kambing ke masalah, itu tak mengapa sebab kambing tak nak solat. Biarlah. Jadi kalau benda najis pun tak mengapa. Dah kita nak cuma kat dia tu. Dan atau dilomurkan perahu. Perahu kita comokan minyak yang kena najis boleh. Dia sebabnya dia kenapa kalau tanyanya kenapa nak comokan minyak di perahu? Sebab dia perahu tu orang dulu dia buat daripada kayu kan. Apabila kita comokan minyak bagi banyak tu, dia air tak bergerak. Air tak bergerak lagi pulaknya kayu tu tahan dengan air. Sebab kayu kan. Sekarang tu dia capkan kayu tu hingga jadi tebal. Air tu tak bergerak masuk dalam di kayu, jadi lambat paulah kayu tu. Maka zaman dulu tu untuk nak bagi tahan kayu, sebab setiap masa dalam air kayu, dia comokan minyak. Dia jemurkan kayu tu, sudah jadi perahu, jemurkan kayu bagi kering tu, dia comorkan minyak. Dia curahkan minyak bergerak masuk dalam kayu. Maka kita maklum tu apa dia? Minyak dengan air dia tak bercampur dua tu. Maka jadi mana boleh jagakan kayu perahu. Papan perahu. Daripada cepat rusak perahu rupuh dengan sebab dalam air. Jika ada ia lain daripada minyak anjing dan babi. Tapi minyak tu jangan minyak khinzir lah. Minyak najis mughalazah tak boleh lah.
Tapi minyak, kalau minyak kelapa ke masalah yang kena najis biasa ni, itu boleh lah. Tapi kalau minyak yang tu tak boleh sebab najis mughallazah. Tapi serta makruh. Jadi maknanya buat lomukan kat perahu, kat binatang tu makruh. Adapun minyak daripada keduanya, daripada anjing dan babi, maka iaitu haram. Kita guna mana-mana sekalipun haram. Dan harus memberi minum binatang dan harus memberi minum benda yang cair yang kena najis itu akan binatang. Boleh. Air kena najis. Air kena najis apanya boleh nak bagi minum kepada binatang. Dan dikerjakan minyak itu akan sabun. Buat sabun. Ni ingat. Tapi jangan najis mughallazah lah. Jadi ada setengah tu dia sabun tu jenis-jenis lemak kan. Dia guna jenis lemak tapi bukan najis mughallazah. Jadi benda najis, artinya minyak yang mutanajis kita nak buat sabun, itu boleh. Sebab sabun ni kita nak basuh balik kan. Sabun kita buat sabun kat badan, lepas tu kita nak basuh balik. Demikian lagi harus, tu ingat kan. Dia katanya dan dikerjakan minyak itu akan sabun. Mana buat jadi sabun? Dia adalah cara dia tu. Demikian lagi harus dipakaikan dia pada tubuhnya dan kainnya akan disucikan keduanya. Begitu juga kalau nak urut. Minyak tu kita letak dalam bekas tu, tiba-tibanya cicak masuk tak cicak masalah. Tengah-tengah duk urut tu. Urut lah. Tak payah buang tu. Sebab kita bukan nak makan kan. Lepas tu mandilah. Lepas tu mandi. Kita katanya nak comor kat badan ke masalah. Lepas tu nak solat nak apa. Takut kena kat lantai kat mana, kita mandilah. Sudah urut tu kita mandilah. Itu tak mengapa. Boleh. Dia maka lagi harus dipakaikan dia pada tubuhnya, pada badan dan kain. Kemudian disucikan dia. Disucikan keduanya, tubuh dan kain. Dan demikian lagi harus melumuhkan penyamuk najis pada kulit yang hendak disamukkan dia dengan tangannya kerana hajat. Contohnya nak samukkan kulit ular ke masalah atau kulit bangkai, kita nak samukkan. Lepas tu kita nak guna najis betul-betul pun boleh. Apakah minyak yang masuk najis? Contohnya yang sebut dalam bab dia tai burung marpati. Sebab dia katanya tajam. Dia ambil tai burung marpati tu gosok pada kulit bangkai untuk nak jadi samuk. Lepas tu apabila kering tu basuhlah. Basuh jadi suci. Jadi maknanya kulit tu maknanya jadi mutanajis saja. Itu boleh. Sebab samuk kulit tu kalau nak guna najis pun boleh. Ni minyak yang masuk najis pun samuklah. Jadi maknanya boleh kita nak nak guna buat samukkan kulit tu boleh. Tapi lepas tu kita basuh. Apabila basuh jadi suci. Kulit tu suci sebab disamuk. Najis yang kena tepat samuk tu dibasuh, disucikan dengan air. Jadi diri kulit tu dia suci sebab kita samuk. Dia kulit tu, kulit ular tu jadi bangkai asalnya. Masuk dalam juzuk bangkailah. Tapi boleh kita menyucikan kulit tu dengan cara kita samukkan. Apabila kita samuk, maka kulit tu jadi suci dengan samuk. Apabila kita samuk tu, samuk kita guna benda yang suci. Kita samuk dengan benda yang suci. Maka kalau kering tu tak payah kita basuh. Kalau kita samuk dengan daun-daun masalah. Dengan daun-daun artinya pisang yang putih. Dia rasa dia tajam tu kelak dia. Kita gosok-gosok dengan pisang yang putih. Maka
pisang putih tu suci kan. Maka apabila sudah kita samuk tu, maka kulit tu jadi suci. Tu kalau kering tu nak pakai terus ke, tu tak payah kita basuh lah. Sebab alat penyamuk tu suci. Tetapi kalau, jadi maknanya kulit tu jadi suci sebab kita samuk. Tetapi kalau kita samuk dengan tahi merpati atau dengan minyak yang kena najis ke, katalah, maka kulit tu dia jadi suci sebab disamuk. Walaupun alat benda yang guna buat samuk tu najis sekalipun, tapi kulit tu suci. Apabila diri kulit tu jadi suci, cumanya kena najis, jadi mutan najis. Maka najis yang kena kat kulit tu, basuh je lah. Basuh suci, begitulah. Habis. Babu adabi qadil hajati wal istinja'i. Ini suatu bab pada menyatakan adab qada hajat. Adab-adab yang perlu kita meraihkan pada masa kita qada hajat. Ada adab dia. Maknanya kita buat mengikut adab tu dapat pahala jugalah. Dan adab istinja. Dan adab istinja. Istinja ni apa dia? Menyuci daripada menyucikan tempat qada hajat. Dia panggil istinja. Nak panggil basuh pun boleh lah. Kalau guna air kita panggil basuh kan. Dia istinja ni maknanya kita membersihkan tempat yang keluar najis qada hajat. Kencing kau, hajat besar kau. Begitu dia panggil istinja. Lepas tu istinja ni boleh dengan batu dan dengan air. Tapi bukan batu betul-betul. Maknanya jenis benda yang keras. Yang macam batu dan sebagainya. Kayu pun boleh lah. Maka kita membersihkan di situ tu panggil istinja. Lepas tu yang hari-hari kita basuh ke kita istinja. Istinja dah tu. Tapi istinja dengan air. Tapi orang tak panggil istinja dengan air. Kita panggil apa? Basuh. Istinja dah tu. Tapi istinja dengan air. Jangan apa sebut kata istinja tu dengan batu dan sebagainya. Bukan. Sebab istinja maknanya menyuci tempat yang bekas kena qada hajat, tempat yang kena najis di tempat laluan qada hajat tu. Itu makna istinja maknanya membersihkan situ. Membersih dengan air atau dengan batu dan umpamanya. Kalau begitu, maknanya hari-hari kita ni adat kita guna air. Maknanya istinja dengan air. Istinja dengan air. Kalau dengan batu dengan kayu pun boleh. Begitulah. Jangan faham kata istinja guna batu. Bukan. Dan sunat. Jadi maknanya bab ni nak menyatakan adab. Bagi adab yang kita sepatut meraih buat pada masa kita mengqadakan hajat. Dan adab pada sepatut kita kerjakan, kita meraihkan pada masa kita istinja. Dan sunat bagi orang yang berkehendak qada hajat itu memasukkan pada tempat qada hajat, mendahulukan kaki kiri dan pada keluarnya mendahulukan kaki kanan seperti barang yang telah terdulu sebutnya. Cara nak masuk di dalam kawasan qada hajat. Cara kita ni adab dia dah ni. Ni adab dia ni. Kita nak masuk ke dalam kawasan tempat yang kita nak qada hajat. Lepas tu tempat tu tak mesti ada dinding, tak mesti itu. Jadi maknanya kita nak masuk kawasan dia, tempat dia. Lepas tu kalau adat orang Arab pada zaman dulu tu,
dia bila air tidak ada, tandas tidak ada. Lepas tu nak qada hajat, pokok pun tidak ada. Kalau orang Arab dulu kan. Lepas tu dia nak qada hajat tu dia pergi kepada tempat yang rendah, yang lembah untuk lindung daripada mata orang. Contohnya tempat tanah tu sama begini, lepas tu jadi turun ke bawah. Tanah. Jadi tempat yang tinggi begitu ada turun ke bawah, maka di bawah ni lindung daripada mata orang. Maka sini tempat yang nak qada hajat. Maka apabila dia masuk kawasan dia nak qada hajat tu, itulah walaupun tak ada dinding sekalipun, dia kira katanya tempat yang nak qada hajat. Kalau orang-orang dulu tu dia masuk hutang, masuk ke dalam hutan tu, apabila dia tengok sini nak qada hajat, macam kita pergi kepada kebun masalan atau pergi kepada jalan nak buru binatang ke kat dalam hutan tu, mana bilik air? Tak ada sana. Tak ada sana. Tapi nak qada hajat, maka di mana tempat yang kita nak qada hajat? Dia cari dulu setengah tu masuk dalam hutan tu, dia cari sini eloknya. Maka apabila nak masuk kawasan nak duduk qada hajat tu, situ lah. Lepas tu nak masuk tu tengok nak duduk atas batang kayu ni. Apabila kita nak masuk kawasan dia tu, itulah maksud katanya memasuk pada tempat qada hajat. Kalau kita sekarang kat rumah kat mana tu senanglah sebab ada jadi bilik-bilik kan. Tapi kalau tak jadi bilik, kira kata inilah tempat yang kita nak qada hajat. Kita nak berjangkah kaki masuk ke tempat itu, maka mendulukan sunat, mendulukan kaki kiri untuk nak masuk, dan pada keluarnya mendulukan kaki kanan. Jangkahan kita tu mulai dengan kaki kanan, kalau keluar nak masuk mulai dengan kaki kiri. Begitulah. Itu maknanya dan sunat bagi orang yang berkehendak pada qada hajat, hajat kecil ke hajat besar ke, itu memasuk pada tempat qada hajat. Tu nak pasal tempat tu macam mana tempat? Tempat kita nak qada hajat. Kalau tak jadi bilik tu macam mana? Tengoklah. Ni dah nak ni kawasan dia dah ni. Tengoklah dalam hutan dalam mana pun tengoklah. Mendulukan kaki kiri pada masuk, dan pada keluarnya mendulukan kaki kanan, seperti barang yang telah terdulu sebutnya. Habis. Maka kita akhir kat sinilah. Dan jangan ia membawa sertanya nama yang muazzam seperti nama Allah atau nama malaikat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم انا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرض علينا وافتح إن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum Baba. Terima kasih. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.